rujuk pihak profesional sebelum lempar tuduhan tidak berasas sehingga menimbulkan kekeliruan dalam kalangan peniaga pasar besar Melaka Sentral. Tegas Esko Perumahan Kerajaan Tempatan dan Alam Sekitar Negeri, Dato' A.R. Ismail Othman, perkara itu perlu berhubung keputusan Kerajaan Negeri memindahkan kumpulan peniaga ke tapak sementara ekoran struktur bangunan pasar berkenaan retak akibat mendapan tanah. Justru itu, beliau mengharapkan tiada lagi kekeliruan selepas 342 peniaga Pasar Besar Melaka Sentral dipindahkan ke tapak sementara yang disediakan oleh Kerajaan Negeri. Jadi di sini tidak timbul bahawa kemudahan-kemudahan disediakan di sementara ini under emergency plan atau kecemasan di mana kita di pihak MBMB telah menyediakan gerai-gerai berbentuk kemah yang dipasang di luar pasar ini bagi membolehkan peniaga-peniaga ini berniaga, dan juga kemudahan-kemudahan asas kita sediakan bagi memastikan keselesaan. Nama pun ini pasar ini emergency atau pasar segera, yang mana kita nakkan supaya peniaga ini tidak terputus dari segi penghasilan penjualan mereka, dan juga pengunjung-pengunjung pasar ini dapat membeli barang-barang di pasar ini. Jadi itu sebabnya kita mendirikan pasar segera di sebelah parking pasar besar ini. Tidak ada bahawa kita berniat untuk menganiaya orang atau kita nak menyusahkan orang. Penjelasan mengenai isu itu dibuat selepas beliau mempengerusikan mesyuarat Jawatankuasa Pemantauan Bahasa Melayu di bangunan Geraha Makmur Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah MBMB di Air Keroh. Kerajaan Negeri merujuk laporan Badan Profesional daripada Institut Kerja Raya Malaysia IKRAM yang membuat kajian di lokasi tapak bangunan pasar berkenaan dan mendapati tapak asas dikategorikan sebagai lemah serta tidak mampu menanggung beban jika meneruskan operasi. Sempena bulan kemerdekaan ini juga Pos Malaysia berperanan sebagai duta kecil dengan mengedarkan jalur gemilang ke rumah penduduk. Pengurus Negeri Pos Malaysia Melaka, Cik Ahmad Seman mengakui di samping menjalankan tugas hakiki menghantar surat, warga Pos Malaysia juga bersedia mengedarkan 500 jalur gemilang. Malah kawasan pejabat pos juga dihias dengan lebih 100 bendera jalur gemilang, dan penganjuran julung kali ini juga akan dijadikan aktiviti tahunan Pos Malaysia Melaka. Pos Malaysia Melaka menjayakan bulan kebangsaan, di mana kita posmen kita akan membuat serahan, akan menyerahkan bendera jalur gemilang kepada customer kita, juga di kaunter, di mana kerana-kerana kaunter akan menyerahkan bendera jalur gemilang kepada customer kita bagi menyambut bulan kemerdekaan tahun ini. Beliau berkata demikian pada majlis pelancaran program sambutan bulan kebangsaan Pos Malaysia Melaka di Bukit Baru. Seramai 50 posmen yang menaiki motosikal akan mengedarkan jalur gemilang ke rumah-rumah penerima surat. Turut diadakan penyerahan jalur gemilang ke rumah bekas pegawai Pos Malaysia Jaafar Maksum yang telah berkhidmat lebih 30 tahun, dan beliau sempat mengimbas kembali kenangan ketika bertugas sejak zaman sebelum merdeka lagi. Masa itu saya duduk di Seremban. Saya pernah pergi hantar surat di kawasan komunis. Dia cerita sikit. Kerana komunis itu kita tak ada takutlah nak apa, pasal kita apa ada yang kita ada ni. Jadi lagi pasal pejabat pos Kuala Kelawang tu, saya nak pergi TT tu, memang tempuh hutan ni tu, bawa surat. Tapi tak ada pergi ke mana, dia satu kawasan komunis sajalah. Saya pergilah, tapi rasa cuak juga lah kan. Jangan aku ditarik pergi masuk jadi komunis lah kata. Alhamdulillah. Baginya, tidak kira masa dahulu atau sekarang, para posmen yang diamanahkan untuk menghantar surat perlu menjalankan tugas masing-masing dengan taat setia, jujur, ikhlas serta mengikut peraturan kerja. Jika prinsip tersebut dipegang, segala kerja yang diamanahkan dapat dijalankan dengan sebaiknya. Laporan itu mengakhiri bahan berita dari Melaka. Kembali bersama Miza di Angkasa Puri.